Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair, amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, semua yang menonton kuliah live di FB Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang pada malam ini, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah taufik hidayah inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi dapat sama-sama kita menyambung kuliah bulanan kita. Yang mana kuliah bulanan kita menyambung kitab tafsiran ayat Ya ayyuhalladzina amanu, yang mana tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita terus dalam kitab tafsir Ya ayyuhalladzina amanu. Bagi yang ada kitab, pada muka surat 266 yang di atas itu, kita masih lagi membicarakan tentang riba, tentang hukum riba, larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu larangan memakan riba, dan juga agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, berkata musannif, iaitu berkata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, iaitu pengarang kitab yang bernama Syekh Abdul Athif Buhairi. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, apabila berlainan jenisnya, maka boleh kamu jual sekehendakmu, tidak harus sama dalam timbangan, asalkan dengan tunai. Baik, tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pengajian yang lepas kita akhiri dengan satu hadis, sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana mafhumnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, emas dengan emas. Yang mana tuan-tuan, emas dengan emas, tidak boleh ada lebihan, tidak boleh ada kekurangan. Tak boleh lebih, tak boleh kurang. Emas dengan emas. Kalau ada lebih, ia merupakan riba. Ia merupakan riba. Begitu juga perak dengan perak, gandum dengan gandum. Yang mana pengajian lepas kita telah sebut, iaitu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menegur apabila ada orang yang dia menukar buah tamar satu sak, iaitu buah tamar yang elok satu sak, ditukarkan dengan dua sak buah tamar yang buruk. Maka tak boleh, pertukaran yang macam tu tak boleh. Pertukaran jual beli yang dibolehkan dalam Islam, iaitu gandum dengan gandum, kurma dengan kurma. Kurma yang elok, yang tak buruk, kurma yang elok dengan kurma yang elok. Dia tak boleh kurma yang elok 1 kilo, kurma tak elok 2 kilo. Itu yang lebih, itu merupakan riba. Diharamkan oleh Allah Ta'ala. Begitu juga dalam sabdaan Nabi SAW, garam dengan garam, barang yang sama dengannya dengan tunai dan sama timbangannya. Sesiapa yang menambah atau
meminta tambahan, maka bererti orang yang mengambil dan memberi, penjual dan pembeli dua-dua telah melakukan jual beli riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bagaimana cara dia? Kalau kita nak maknanya nak keluar daripada riba itu, yang mana contohnya 1 kilo buah yang elok ditukarkan 2 kilo buah yang tak elok. Jadi kalau buah tak elok kena 2 kilo, yang elok 1 kilo. Maka 2 kilo itu yang lebih 1 kilo itu adalah riba. Jadi bagaimana cara dia? Dalam riwayat Muslim disebutkan apabila berlainan jenis. Kalau lain jenis, buah tamar dengan gandum. Kita bagi contoh yang mudahnya. 1 kilo buah tamar dengan 1 kilo tepung. Maka boleh kamu jual sekehendakmu. Maka kita boleh jual. Maknanya tidak harus dalam timbangan. Asalkan dengan tunai. Tapi kalau sama jenis, tak boleh ada lebihan. Gandum dengan gandum, tak boleh 2 kilo gandum tukar dengan 1 kilo gandum. 1 kilo gandum yang kualitinya baik. Jadi bila mana nak tukar 2 kilo gandum yang tak baik dengan 1 kilo gandum yang baik, maka yang lebih itu merupakan riba. Ini contoh dalam hadis Nabi SAW. Baik, memahami seruan ini mengikut perspektif fiqh. Jadi kita nak faham seruan Allah Ta'ala ini mengikut perspektif ilmu fiqh. Apakah riba dibolehkan dalam jumlah yang sedikit? Jadi tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah, riba ni tuan-tuan ada beberapa seruan Allah SWT. Dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu ni kita dah jumpa berapa dah seruan Allah tentang riba. Yang sebelum ni kita dah jumpa dah. Ada lagi tentang riba. Riba ni adakah kalau jumlah dia? Maknanya kalau sikit boleh tak? Riba ni kalau sikit boleh tak? Bahasa mudah fahamnya, riba kalau sikit boleh tak? Dan apakah maksud dari firman Allah Ta'ala yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan atau mengambil riba dengan berlipat-lipat ganda. Gandaan, lebihan itu adalah riba. Hari ini bank lah, bank Islamic bank, kajian kuliah yang lepas pun saya dah sentuh. Dia dari segi akadnya memang Islamik. Dari segi apa nama tu, dia punya agreement, tetapi dia tak boleh keluar daripada riba itu. Mesti ada riba. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, riba ni sikit pun tak boleh. Jadi Allah Ta'ala berfirman, jangan ambil riba berlipat ganda, lebihan. Dan hendaklah kamu bertakwa kepada Allah SWT supaya kamu berjaya. Surah Al-Imran ayat 130. Syekh As-Sabuni, Syekh yang bernama As-Sabuni dalam Rawa'i Al-Bayan, dalam kitab dia yang bernama Rawa'i Al-Bayan, menjelaskan seperti berikut. Sebahagian orang Muslim pada masa ini yang lemah imannya. Ada orang yang imannya lemah. Ada orang yang iman dia lemah, berpendapat bahawa riba diharamkan adalah riba yang keji, riba al-fahish. Ada orang dia berpendapat, bagi dia riba yang diharamkan oleh Allah Ta'ala ni adalah riba al-fahish. Maksudnya yang mengambil peratus tambahan yang tinggi. Maknanya dia faham riba ni kalau banyak maknanya peratus tambahan itu tinggi,
dan bertujuan untuk mengeksploitasi keperluan manusia. Dia ada sebahagian manusia berpendapat riba ni kalau banyak haram. Kalau sikit tak haram. Sedangkan riba yang sedikit, yang jumlahnya tidak mencapai 2 atau 3%, maknanya riba 2% atau 3%, maka tidaklah diharamkan. Ini manusia yang lemah iman dia. Dia tak boleh nak tinggal. Dia tak boleh nak tinggal riba, maka dia bagi 1000 alasan. 1000 dalih. Dah lupa dah tuan-tuan. Mana macam-macam alasan dia bagi. Dia kata kalau riba ni sikit tak apa, ya Allah Ta'ala haramkan ni banyak. Ni sebahagian manusia yang lemah iman dia, kata pengarang kita. Mereka berdalih. Mana dalil mereka apa? Dengan anggapan yang batil, bahwasanya Allah mengharamkan riba apabila mencapai tahap yang keji, yang berlipat ganda. Jadi ada orang dia faham dari firman Allah Ta'ala ni, iaitu Allah Ta'ala berfirman, jangan mengambil riba, jangan makan riba, ad-da'afan mudha'afah. Ad-da'afan mudha'afah maksudnya jangan makan, jangan ambil riba yang berlipat ganda. Jadi dia faham ad-da'afan mudha'afah, lipat ganda itu yang banyak. Jadi dia faham daripada firman Allah Ta'ala ini, kalau sikit tak apa, banyak tak boleh. Sedangkan banyak ke sikit pun tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak ke sikit ke tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui firman-Nya yang berbunyi, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda. Jadi ada orang yang faham, yang dia faham daripada firman Allah Ta'ala ini, jangan makan, jangan ambil riba yang berlipat ganda ni, maksudnya banyak. Kalau sikit tak apa. Riba ni kalau sikit tak apa. Yang tak boleh banyak. Dalil dia apa? Dalil dia Allah Ta'ala berfirman, ad-da'afan mudha'afah. La ta'kulur riba, jangan makan riba, jangan ambil riba, ad-da'afan mudha'afah. Ad-da'afan mudha'afah maksud dia berlipat ganda. Kalau sikit tak apa. Dengan demikian, larangan riba itu dihadkan dengan batasan ini, iaitu jika riba mencapai tahap yang banyak serta berlipat ganda. Dan jika tidak demikian, seperti mengambil tambahan yang sedikit, maka perkara yang demikian tidak diharamkan. Ini kefahaman yang salah. Kefahaman yang salah, dia faham firman Allah Ta'ala. Dia kata, kalau sikit, tak apa. Riba sikit tak apa, banyak, haram. Ini salah, kefahaman yang salah. Sesat ni. Baik. Untuk menjawab dalil yang disebutkan di atas adalah, yang pertama, sesungguhnya firman Allah Ta'ala yang berbunyi, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, bukan merupakan batasan atau syarat. Jadi, kata pengarang, Allah Ta'ala berfirman, jangan makan riba berlipat ganda, bukan bermaksud batas ataupun syarat. Akan tetapi merupakan keterangan atas realiti yang berlaku pada zaman jahiliyah ketika itu. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sebab turunnya ayat, dan untuk mengejek, mencaci maki mereka bahawa dalam urusan yang mengambil riba secara banyak dan berlipat ganda itu terdapat kezaliman yang nyata dan permusuhan yang jelas.
Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, jangan makan, jangan ambil riba berlipat ganda ni. Berlipat ganda di sini iaitu asbabun nuzul, ya, sebab turunnya ayat ini, iaitu Allah Taala mengejek ataupun melaknat mereka bahawa mengambil riba dengan riba yang banyak, mengambil riba yang berlipat kali ganda itu adalah satu kezaliman dan adalah permusuhan yang nyata. Kedua, sesungguhnya orang muslimin, sesungguhnya orang muslim, orang Islam ni telah bersepakat tentang pengharaman riba, baik dalam bentuk yang sedikit ataupun banyak. Maknanya tuan-tuan, kefahaman yang betul, yang sahihnya apa? Kefahaman yang betul, yang sahih adalah riba ini sikit ke banyak ke tetap diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana riba yang sedikit itu boleh mendorong kepada riba yang lebih banyak. Baik. Riba yang sikit ni dia akan mendorong manusia kepada riba yang lebih banyak. Contohnya, mula-mula ambil riba sikit je, ambil tambahan, bagi pinjaman sekian ratus sekian ribu, dia ambil lebih. Mula-mula dia tambah sikit je. Lama kelamaan dia terfikir, untunglah riba ni menguntungkan. Jadi dia tambah sikit lagi, dia tambah sikit lagi, dia tambah sikit lagi. Itu maksud riba yang sedikit dia akan mendorong manusia mengambil riba yang lebih banyak. Ketika Islam mengharamkan sesuatu, ketika mana Allah mengharamkan, apabila Allah Ta'ala mengharamkan sesuatu dalam Islam ni, apabila diharamkan sesuatu itu, maka ia akan mengharamkan secara keseluruhan, total. Maknanya di dalam Islam, apabila diharamkan sesuatu, maka yang diharamkan itu akan diharamkan secara keseluruhan, total, dengan mengambil kaedah sad az-zara'i. Kerana seandainya Islam membolehkan riba yang sedikit, maka perkara itu akan menyeret kepada riba yang banyak. Kalau Islam halal, maknanya kalau Islam bolehkan riba yang sedikit, akhirnya apabila dibolehkan riba yang sedikit, akhirnya mengheret manusia mengambil riba yang banyak. Pengharaman riba bagaikan pengharaman arak. Lalu apakah seorang Muslim yang berakal akan mengatakan bahawa arak yang sedikit itu dihalalkan? Boleh tak kita kata arak ni haram, tapi kalau minum sikit tak haram? Boleh cakap macam ni dah? Boleh tak? Boleh tak arak kalau satu botol minum arak sampai mabuk tu haram, tapi kalau sikit-sikit tak haram? Sedikitnya arak itu tidak, maknanya hukum haram tetap haram walaupun sedikit. Jadi kata pengarang, boleh takkan kita nak kata kalau seorang Islam yang berakal ni, takkan dia nak kata arak ni kalau sikit halal, kalau banyak haram. Kita jawab apa? Banyak haram, sikit pun haram. Apa dia? Arak je. Ketiga, kita boleh mengatakan kepada mereka yang bodoh itu, kasar bahasa. Dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, sayaqulus sufaha, telah berkata orang yang bodoh. Sufaha ini orang bodoh. Mana kita nak jawab macam mana ni kepada orang yang
bahasa kasar dia BODOH ni. Bahasa kasar dia. Ada orang yang kata riba kalau sikit halal, arak kalau sikit halal. Riba kalau banyak haram, arak kalau banyak haram. Kita nak jawab, kita nak kata apa ni kepada orang yang tak cerdik ni? Ya. Kita kata apa? Apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan memungkiri sebahagian lainnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kamu beriman dengan sebahagian kitab dan kamu kufur dengan sebahagiannya? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kamu beriman sebahagian kitab dan kufur dengan sebahagian kitab? Jadi kita kata kepada orang yang kefahaman dia ni sesat ni, dia menghalalkan sesuatu, dia menghalalkan contohnya arak dan juga riba itu disebabkan sedikit. Jadi kita kata, kita jawapan kita apa dia? Kamu ni beriman sebahagian, sebahagian lagi kufur. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam, fis-silmi kaffah, keseluruhannya. Masuk Islam keseluruhan, bukan sebahagian. Sebab itu orang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, dia kena melaksanakan seluruh perintah Allah. Tak boleh dia kata, saya ni sembahyang 5 waktu saya jaga, saya sembahyang 5 waktu tak tinggal, tapi saya kalau bab tutup aurat ni saya tak boleh. Saya tak boleh tutup aurat. Sembahyang boleh, tutup aurat tak boleh. Contoh orang perempuan Muslimah, dia nak sembahyang, dia pakai tudung, pakai kain sembahyang orang perempuan lah. Habis sembahyang, dia buka. Dia pakai seluar, dia pakai baju. Tudung dia tak pakai. Mungkin seluar yang ketat. Maknanya pakaian yang tidak patuh syariat. Boleh tak? Di luar sembahyang dia buka aurat, ketika sembahyang dia tutup aurat. Tuan-tuan perempuan yang menonton kuliah live pada malam ini, kiaslah dengan perbuatan-perbuatan yang lain. Yang saya sebut tadi, orang perempuan dia sembahyang tutup aurat, lepas sembahyang dia buka aurat. Jadi kita kena laksanakan perintah Allah ni keseluruhannya. Sebab itu kita kena beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita sedar diri kita tak dapat melaksanakan keseluruhan perintah Allah Taala. Semua perintah Allah kita tak boleh buat, kerana kita lemah. Yang paling bertakwa itu siapa? Tidak lain tidak bukan adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paling yakin pada Allah, paling beriman, paling zuhud, paling ikhlas, paling sabar, semuanya ada pada baginda, di batang tubuh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kita jawab kepada orang yang mengatakan sikit halal, banyak haram. Kita kata pada dia, kamu ni beriman sebahagian, kufur dengan sebahagian. Lalu mengadakah engkau menghalang ayat ini dengan dakwaanmu yang batil? Jadi dia tak boleh nak lawan firman Allah Subhanahu wa taala dengan dakwaan dia, dengan dalil dia yang batil. Dalil dia itu batil. Dalil dia itu tak benar. Dalil dia itu sesat. Dalil dia itu tidak bertepatan dengan tafsir Al-Quran, dengan kefahaman yang sebenar. Jadi kita kata pada dia, lalu mengadakah
engkau menghalang ayat ini dengan dakwaanmu yang batil. Dia tak boleh nak lawan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Tak. Apakah kamu tidak membaca firman Allah Ta'ala yang lain yang berbunyi? Apakah kamu tak membaca firman Allah Ta'ala yang lain yang berbunyi yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Nah, maksud dia Allah susutkan kebaikan harta yang dijalankan dengan mengambil riba. Yamhaqullahu riba, Allah SWT susutkan, maknanya kurangkan. Kurangkan, susutkan kebaikan harta yang dijalankan dengan mengambil riba. Hasil daripada riba ini akan berkurangan. Maknanya tidak ada keberkatan dalam keuntungan yang diambil dengan cara riba. Dengan riba berkurang, tidak ada keberkatan, sentiasa tak cukup. Wa yurbis sadaqati, dan ia pula mengembangkan berkat harta yang dikeluarkan, sedekahnya dan zakatnya. Allah kembangkan, maknanya berkat harta yang disedekahkan, zakat yang dikeluarkan itu berkembang dan juga berkat. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang di sisi kita ini tidak kekal. Maksudnya dunia ini, duit yang kita ada, harta yang kita ada tidak kekal. Tetapi yang kita sedekahkan itu kekal di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan terima segala balasan kita di hari akhirat kelak. RM1 yang kita sedekahkan, sedikit, RM10, RM10, RM100, di dalam tempoh sekarang PKP ni, maknanya kuliah live ni, tuan-tuan, ini juga merupakan satu kesempatan, peluang kepada kita umat Islam yang pecinta majlis-majlis ilmu, pecinta untuk solat berjemaah, solat Jumaat dan sebagainya. Ini peluang kita boleh bersedekah, infak dengan cara apa? Transfer je. Online je. Transfer je. Maksudnya ikut kemampuan kita lah, RM1, RM10, RM1. Dan ada dalam Facebook surau ini nombor akaun tu, M-Bank Islamic tu. Tuan-tuan, sama-samalah kita berinfak. Kita mengambil peluang dalam tempoh PKP ni. Baik, maka sedekah, zakat itu dia berkembang, manakala riba itu dia akan berkurangan. Itu maksud di situ keberkatan. Hasil daripada riba tidak ada keberkatan, manakala sedekah dan zakat yang dikeluarkan itu harta dia disucikan, harta dia mana ada keberkatan pada harta dia. Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah baki riba yang belum kamu pungut. Dan wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim, dan Allah tidak suka kepada tiap-tiap yang kekal terus dalam kekufuran dan selalu melakukan dosa. Allah Ta'ala ni, dia tidak suka kepada orang yang kekal berterusan dalam kekufuran. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Kaffarin athim ni orang yang berterusan, orang yang kekal dalam melakukan
kekufuran, melakukan dosa. Dan selalu melakukan dosa. Allah Ta'ala tak cinta. Wallahu la yuhib. Allah Ta'ala tak cinta. Bila mana Allah Ta'ala tak cinta, maka Allah Ta'ala murka. Lawan dia apa? Murka Allah. Laknat Allah kepada mereka. Baik, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah baki riba yang belum kamu pungut. Serta firman-Nya yang berbunyi, Allah Ta'ala akan menghapuskan riba dan mengembangkan sedekah. Maknanya, riba itu tidak ada keberkatan, manakala sedekah dan zakat yang dikeluarkan itu adalah ada keberkatan. Apakah dalam ayat-ayat di atas dijumpai had pengharaman riba yang sedikit atau banyak? Ataukah lafaz Allah Ta'ala itu bersifat mutlak? Jadi kata pengarang, ada jumpa tak dalam firman Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berfirman, riba ini kalau banyak haram, kalau sikit halal. Ada tak? Tak ada. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang memakan riba. Allah Taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Taala laknat orang yang memakan riba, yang mewakilkan penulis dan kedua-dua saksinya. Jadi seluruh jenis riba diharamkan dengan berdasarkan teks-teks ayat yang pasti, qat'i. Maka firman Allah Ta'ala yang pasti, maksudnya qat'i, baik dalam bentuk yang sedikit ataupun banyak, tetap diharamkan. Wahai pengumpul harta milik orang lain pelaku riba. Wahai orang yang kumpul harta orang, dia makan riba. Riba itu orang punya, hak orang diambil. Yang meninggalkan bekalan akhirat, dia kerja, dia dalam dia memberi pinjaman, dalam dia berjual beli, dia tak kira apa. Dia kira untung je. Dia tinggalkan bekalan akhirat dalam perjalanan hidupnya. Apakah engkau mendapat kegembiraan dan kepuasan dalam usahamu? Maknanya dia gembira, dia puas dalam usaha dia, dan orang lain memperoleh kebaikan dari usaha tersebut. Maknanya dia mengambil kesempatan, dia mengambil riba, dia buat zalim kepada orang, dia dapat keuntungan, dia dapat lebihan, dia dapat berlipat ganda daripada riba itu, manakala orang lain ditindas, dizalimi. Di manakah para pengumpul kekayaan dunia? Di manakah orang yang berfoya-foya dengan kekayaan itu? Sungguh mereka akan bersedih setelah mati. Kata pengarang, orang yang kumpul kekayaan dunia, orang yang hidup dia berfoya dengan kekayaan, mereka akan sedih setelah kematian. Maksudnya dia akan rasa sedih, dia akan rasa menyesal bila selepas kematian. Sewaktu dia hidup, dia makan riba, dia ambil keuntungan, dia buat zalim pada orang, dia buat naya pada orang, dia ambil bunga. Riba, bunga itu diberi pinjam, dia ambil bunga. Dia seronok sewaktu di dunia. Selepas dia mati, dia akan rasa sedih. Berapa ramai orang yang rakus, yang mengumpulkan harta dan kemewahan. Ramai orang yang rakus, kumpul harta, kejar nakkan kemewahan. Kemudian tiba-tiba ajal memisahkan mereka dari kehidupan. Tengah rakus, tengah kumpul harta, tengah kejar kemewahan, dalam kemewahan, dengan harta yang banyak, tiba-tiba mati sampai ajal. Ajal ni memisahkan orang yang tamak dengan dunia ni, dengan harta, dengan kemewahan ini. Kematian itu memisahkan dia dari kehidupan. Wahai orang yang memiliki nurani, aku telah mendengar berita tentangmu.
Lalu apakah engkau akan menggunakan umur yang mulia ini hanya untuk mencari sesuatu yang akan musnah dan hina? Nah, yang dikejar, yang dikumpulkan di dunia ini, nah, umur dihabiskan dengan mencari, mengumpulkan harta, mengambil riba ini, maknanya dia korbankan untuk cari dunia, untuk kemewahan ini, untuk dunia yang akan hancur. Kullu syai'in halikun, setiap sesuatu, semua lautan, daratan, langit, bumi, semua kullu syai'in halikun illa wajhah, semua akan hancur melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia korbankan umur dia untuk kumpul harta, untuk kemewahan, kemudian Allah taala cabut nyawa dia, terpisahlah dia dengan kehidupan dia. Ya. Jadi apa guna dia korbankan umur dia untuk dunia yang sementara ni, dunia yang hina ni. Dunia ni tidak ada nilai. Jikalau dunia ini ada nilai, Allah SWT tidak akan memberi minum kepada orang kafir walaupun setitis air. Nah. Sungguh celaka, sesungguhnya hawa nafsu boleh tumbuh tanpa hujan, dan dunia tidak akan menyemai langkah kakimu dalam mencarinya. Apakah engkau pernah melihat rusa makan di belakang anjing? Ini dia macam pengarang kitab ni macam syair lah. Maknanya yang dapat kita faham apa dia? Jangan kita korbankan umur yang Allah Ta'ala amanahkan kepada kita ni untuk mengumpul harta dunia semata-mata, untuk kemewahan semata-mata, sehingga kita lupa bekalan akhirat kita. Wahai mereka yang kagum akan dunia, orang yang kagum dengan dunia, dunia ini hanya tempat persinggahan. Semua kita tahu bahawa dunia ni sementara, kita singgah aja. Kita akan menuju ke akhirat, akhirat negeri yang abadi. Dunia dicela dalam segala syariat kerana kebahagiaan dunia itu lebih menikam, lebih berbahaya daripada racun. Kejahatannya lebih banyak daripada semut. Dunia nampak dalam hatimu lebih mulia daripada jiwa, sehingga engkau akan menjadi hina ketika mati daripada bumi. Kerakusanmu itu lebih panas daripada bara api. Engkau menggunakan usiamu lebih rendah daripada mutiara. Dalam kejahatan lebih cepat daripada mereka yang baik, dan dalam kebaikan lebih perlahan daripada mereka yang jahat. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, ini apa yang disebut oleh pengarang ini, iaitu tentang jangan terpedaya, jangan lalai alpa dengan dunia ini. Menunaikan zakat lebih berat daripada mengangkat bukit Uhud. Jadi nak keluarkan zakat ni bukan mudah. Berat tak berat nak keluar zakat ni, dia lebih berat daripada nak angkat bukit Uhud yang besar tu. Melakukan salat bagaikan memindah batu berapi daripada punggung. Maknanya ini kalimah, perkataan-perkataan yang disebut oleh pengarang kitab ini adalah, iaitu nak menggambarkan bahawa nak mengeluarkan zakat, perintah Allah Ta'ala, wa atuz zakah, mengeluarkan zakat itu berat. Seperti nak mengangkat bukit Uhud. Dan nak menunaikan, mendirikan solat itu berat tak berat, macam kita nak memindahkan batu berapi daripada belakang kita. Maksiatmu lebih terkenal daripada matahari, taubatmu lebih pudar daripada bintang kecil. Jika engkau dihadapkan pada kesalahan, maka engkau akan melompat bagaikan lompatan harimau. Dan jika dihadapkan kepada ketaatan, engkau akan bersembunyi bagaikan musang. Menembusi kezaliman bagaikan binatang buas yang menerjah. Melanggar amanah bagaikan raja wali yang menyambar. Ini semua tuan-tuan syair-syair lah. Agak panjang tuan-tuan.
syair yang disebutkan oleh pengarang kitab ni, apa yang nak disampaikan, mesej yang nak disampaikan oleh pengarang kitab adalah jangan kita rakus dengan dunia ni. Jangan kita tamak, jangan kita rakus dengan dunia yang sementara ni. Biar kita ada rezeki yang sedikit, tetapi kita bersyukur daripada kita ada duit, harta yang banyak, tetapi kita lupa pada Allah, kita menjadi insan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Baik, akhir tuan-tuan, sedarlah sebelum waktu berlalu dan bertaubatlah kepada Tuhanmu sebelum cacing memamahmu. Sekarang kita kata sedar dirilah, sedarlah. Jangan lalai, jangan alpa, sedarlah. Sebelum waktu berlalu, bertaubat pada Allah Taala sebelum cacing memakan tubuh kita. Ketika mana setelah mana kita mati, kita dimasukkan ke dalam kubur, maka tubuh kita, jasad kita ni akan dimakan oleh cacing binatang yang berada dalam kubur. Sebab itu tuan-tuan perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di antara kelebihan itu para anbiya alaihi salam, Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan bumi untuk memakan atau binatang-binatang yang ada dalam tanah itu. Allah Ta'ala haramkan mereka memakan jasad para anbiya alaihi salam. Nah, begitu juga dengan orang-orang yang soleh, orang yang menghafal Al-Quran, orang yang mati syahid, orang yang ahli Al-Quran dan sebagainya, orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, orang yang soleh, Allah Ta'ala pelihara jasad mereka. Setelah mana mereka meninggal dunia, mereka ditanam, dimasukkan ke dalam kubur, dalam liang lahat. Kubur akan menjadi seluas-luasnya, seluas sejauh mata memandang. Kalau yang dimasukkan ke dalam kubur itu manusia yang kufur pada Allah, manusia yang melakukan maksiat, pendosa, maka kubur akan menghimpit dia sehingga tulang rusuk dia berceragah. Tangan dua macam ni. Wal'iyadu billah min dzalik, kita minta jauh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, apakah engkau lupa wahai orang yang terpedaya bahawa engkau adalah mayat? Yakinlah bahawa di kubur tempat tinggalmu engkau akan binasa dan diuji. Kerana seluruh ciptaan itu untuk diuji, apakah dengan kehidupan seperti ini orang yang berakal akan berbahagia. Akhir tuan-tuan, wahai Tuhan, limpahkanlah rezeki kepada kami berupa persiapan untuk berjumpa denganmu. Kita berdoa pada Allah, ya Allah, berilah daku ya Allah, agar aku dapat bersiap sedia ya Allah untuk bertemu dengan Allah SWT, untuk menghadap Allah Ta'ala. Perkenankanlah kami untuk bersyukur dan ingat kepadamu. Ya Allah, berilah taufik kepada kami agar kami menjadi insan hamba-Mu yang bersyukur, agar kami dapat membasahi lidah kami untuk mengingati-Mu ya Allah. Wahai Tuhan, limpahkanlah rezeki berupa keimanan yang tidak bercampur dengan kekotoran hati. Berikanlah kami suatu anugerah yang tidak terputus dan dihisab. Wahai Tuhan, ampunkanlah dosa-dosa kami, hapuskanlah keburukan kami, dan matikanlah kami bersama mereka yang baik, wahai Tuhan semesta alam. Baik tuan-tuan, perempuan, semua yang menonton kuliah live surau pada malam ni, jadi kita habis tuan-tuan tentang seruan Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu tentang larangan memakan riba yang berganda dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah pada kuliah yang akan datang kita akan sambung pada seruan yang seterusnya, seruan yang ke-16, iaitu tentang seruan Allah Subhanahu Wa Taala, pengharaman taat kepada orang kafir dan kesan buruknya. InsyaAllah pada kuliah yang akan datang kita akan sambung, iaitu kita akan bicarakan tentang Allah mengharamkan kepada orang Islam. Orang Islam tidak boleh taat kepada orang yang kafir. Kalau orang Islam taat kepada orang kafir, maka natijahnya adalah mereka akan orang kafir ini akan mengembalikan orang Islam itu kepada kekufuran. InsyaAllah kita akan sambung pada kuliah yang akan datang.
pada muka surat yang ke-270. Wallahu alam, saya kira cukup kuliah bulanan kita pada malam ni. Seandainya ada salah dan silap datang daripada kekurangan kejahilan diri saya, yang baik, yang benar, yang sahih itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon keampunan kepada Allah Taala. Saya minta maaf dengan tuan-tuan, puan-puan semua jemaah Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang yang menonton kuliah live di FB Surau pada malam ini. Saya minta maaf mengambil masa lebih sikit. InsyaAllah kita ada rezeki, panjang umur, kita sambung pada kuliah yang akan datang. Sebelum saya mengakhiri, saya ucapkan terima kasih kepada pengurusi Surau An-Nur dan seluruh saf kepimpinan Surau An-Nur Bandar Puteri Kelang. Wallahu alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.